Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amr Zamani akan menerangkan prinsip kemanusiaan Islam yang pertama, iaitu al-ulum ataupun pengetahuan. Ilmu menurut bahasa adalah suatu sistem penelitian cara berfikir yang sistematik atau radikal, iaitu sesuatu yang menjuruskan persoalan pemikiran kepada suatu jawapan yang aktif dan lengkap. Manakala, definisi ilmu menurut Islam adalah ia berasal daripada perkataan Arab iaitu alima yang membawa maksud telah mengetahui, di mana kata asalnya adalah al-ulum yang membawa maksud atau erti pengetahuan. Ilmu merupakan pelengkap kepada kebijaksanaan manusia dalam melakukan tindakan. Ilmu juga mengangkat darjat ataupun martabat kebijaksanaan seseorang di peringkat individu, masyarakat, negara dan seterusnya, memberikan impak kepada proses pembentukan sesuatu tamadun manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mujahadah ayat yang ke-11 bahawasanya Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Selain daripada itu, terdapat juga mafhum hadis yang berkata bahawasanya sesiapa yang mahukan kecemerlangan dunia, hendaklah dengan ilmu. Sesiapa yang mahukan kecemerlangan akhirat, hendaklah juga dengan ilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya, hendaklah dengan ilmu. Nabi Sulaiman alaihi salam telah ditawarkan dengan salah satu daripada 3 perkara, iaitu takhta, harta dan ilmu. Baginda alaihi salam telah pun memilih ilmu dan akhirnya baginda memiliki segala-galanya. Sejarah juga telah membuktikan bahawa kejayaan Baghdad dan Andalusia yang lampau adalah kerana dengan ilmu pengetahuan. Barat juga pada hari ini telah muncul sebagai kuasa besar dunia kerana mereka memiliki ilmu dunia. Tetapi walau bagaimanapun, mereka akan kecundang di akhirnya sekiranya mereka tidak memilih ilmu ukhrawi. Jadi, dengan adanya ilmu, kesannya kepada ummah adalah dapat mewujudkan masyarakat yang berilmu serta melahirkan generasi berwibawa dan dapat menjana kekuatan ummah pada masa hadapan. Menurut pandangan sarjana Islam, Al-Shura adalah satu konsep dalam menentukan sesuatu keputusan dalam pemerintahan Islam. Sistem ini sangat penting sebagai faktor utama kejayaan politik Islam. Sesungguhnya, pemerintah akan bersama-sama rakyat dalam mencari penyelesaian untuk mencapai keputusan-keputusan politik dan merupakan prinsip dasar negara dan masyarakat Muslim. Perkataan Al-Shura adalah berasal daripada bangsa Arab yang membawa maksud mesyuarat. Manakala dari sudut istilah pula ialah permesyuaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama dan umat Islam dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan mereka berdasarkan kepada keimanan. Terdapat beberapa dalil daripada Al-Quran dan juga Al-Sunnah yang menunjukkan atas kewajipan bersyura. Antaranya ialah Surah Al-Imran ayat 159 yang bermaksud, kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan terdapat beberapa kepentingan Al-Shura dalam sebuah organisasi. Antaranya ialah amalan Al-Shura menjadikan semua keputusan dibuat menjadi lebih baik dan logik, dan keputusan akan dibuat mengikut pandangan ramai lebih baik daripada pandangan seorang. Yang kedua ialah syura akan menguatkan lagi keputusan yang dibuat hasil daripada pandangan orang ramai dan perbincangan yang lebih rasional.
Dan yang terakhir sekali ialah Al-Shura juga akan dapat mengelakkan segala kekeliruan dan ketidakfahaman kerana majlis akan membincangkan dengan teliti dan jumlah ahli yang begitu ramai. Al-adalah iaitu keadilan. Menurut Al-Mawardi, ia juga bermaksud bercakap benar, jelas kejujuran, menjauhi haram, memelihara diri dari melakukan dosa atau bersubahat dengannya. Dalil yang mengatakan tentang al-adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangan ini supaya kamu mengambil peringatan untuk mematuhinya. Surah An-Nahl ayat 90. Apakah kepentingan al-adalah dalam pengurusan organisasi? Terdapat banyak bentuk al-adalah. Saya hanya menerangkan dua sahaja, iaitu keadilan dalam bentuk bersamaan, iaitu sesebuah organisasi mestilah melaksanakan keadilan dalam bentuk persamaan seperti mendapat bonus tahunan, hak bercuti dan lain-lain. Contohnya, semua kakitangan kerajaan ataupun swasta hendaklah membayar gaji pekerja pada hari yang telah ditetapkan dan secara adil. Yang kedua, keadilan dalam bentuk berbeza. Terdapat perbezaan dalam jumlah gaji yang diberikan. Contohnya, jumlah gaji yang diberikan adalah berbeza mengikut kepakaran, kemahiran dan profesion masing-masing. Apakah kesan buruk jika tidak mengamalkan al-adalah? Yang pertama, kepada negara. Akan berlakunya ketidakadilan dalam sesebuah pentadbiran negara. Negara akan menjadi mundur dan kocak-kacir, serta maruah negara Islam akan dipandang remeh dan dihina oleh negara barat yang bukan beragama Islam. Yang kedua, kepada masyarakat. Masyarakat setempat akan berpecah belah kerana tidak mempunyai sikap keadilan dan perpaduan dalam diri masing-masing. Maka, ia akan melahirkan sebuah masyarakat yang tidak mengenal perkataan adil, contohnya mengambil barang orang lain, dan mungkin akan berlakunya riba dalam perniagaan dan ia akan semakin berleluasa. Jelaslah bahawa Islam itu adalah mudah dan Islam tersebut merupakan agama persamaan dan keadilan. Keadilan ini merupakan satu asas kepada kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Oleh itu, kata terakhir saya adalah tidak kira macam mana sekalipun hidup kita hendaklah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah kita tidak akan melakukan perkara yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan tentang nilai kemanusiaan Islam, iaitu Al-Hurriyah, kebebasan. Kebebasan secara amnya menekankan kebolehan seseorang individu untuk bertindak mengikut kehendak sendiri. Kebebasan adalah nilai kemanusiaan yang diberi perhatian dalam Islam. Ia merangkumi kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan berpolitik, kebebasan sivil dan semua kebebasan hakiki. Contohnya, kita mahu berpakaian macam mana dibolehkan, kita mahu makan makanan apa dibolehkan. Tiada larangan untuk satu etnik berbudaya dengan budaya mereka, tetapi hendaklah kita mengikut norma asas yang masih dalam kerangka fitrah kita. Sebagai contoh luar daripada fitrah kita ialah perkahwinan sesama jenis antara lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan, ataupun perkahwinan antara manusia dengan haiwan, serta perkahwinan antara manusia dengan benda bukan hidup seperti pokok, rumah ataupun patung. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal untuk dibuat oleh manusia. Ini bukanlah maksud kebebasan yang dikehendaki oleh Islam. Kebebasan beragama bermaksud kebebasan beriktikad dan kebebasan melakukan ibadah. Islam tidak menerima tindakan memaksa seseorang untuk menganut agama tanpa kerelaan individu tersebut.
Seterusnya, kita teruskan dengan prinsip kemanusiaan Islam yang kelima adalah al-musawah atau kesaksamaan. Ada juga yang menjelaskan ia sebagai kesamarataan, tetapi bagi saya maksud kesaksamaan lebih sesuai kerana kesamarataan sangat konotasi kerana ia perlu dibahagi sama dan rata, tetapi kesaksamaan juga perlu dibahagi sama dan rata, tetapi ia perlu bersesuaian dengan hak-hak orang yang diberi pembahagian. Al-Musawah ini kita tidak perlu membeza-bezakan antara satu puak dengan puak yang lain seperti beza Melayu, Cina, India, Arab dengan bukan Arab dan perempuan dengan lelaki. Kita hendaklah melihat ia sama, iaitu sifat kemanusiaan kerana ia semua manusia. Oleh itu, sebarang bentuk pembahagian bukannya perlu sama dan rata, tetapi ia sama mendapat dalam masa yang sama sesuai dengan keperluan dan bagaimana untuk merapatkan jurang yang semakin menjarak. Contoh al-musawah yang boleh saya berikan adalah satu etnik yang telah membangun dan stabil dari segi ekonomi tidak sewajarnya diberikan bahagian ekonomi negara sama banyak dengan satu lagi etnik yang bersaing untuk mendapatkan bahagian mereka daripada ekonomi negara tersebut. Akhir kata, bantuan yang lebih perlu diberikan kepada golongan yang kurang supaya mereka dapat naik sama tinggi untuk bersaing dalam mendapatkan bahagian dalam ekonomi di negara tersebut. Terakhir sekali ialah al-mas'uliyah, iaitu kebertanggungjawab, iaitu bertanggungjawab atas tindakan semua pihak yang berada di bawah kekuasaan atau tanggungjawabnya. Nabi SAW bersabda, setiap kita adalah syaikur, iaitu orang yang diberikan tanggungjawab adalah penguasa dan semua akan dipertanggungjawabkan serta dipersoalkan di akhirat kelak tentang amanah yang diberikan. Maka prinsip ini membuatkan kuasa yang diberi dan hubungan yang dibentuk adalah satu tanggungjawab. Dalil yang berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud dan mereka-mereka yang melaksanakan amanah-amanah dan janji-janji, iaitu surah Al-Mu'minun ayat ke-8. Segala kerja yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi mas'uliyahnya sentiasa merasa bahawa setiap perbuatan diperhatikan oleh Allah dan menyedari hakikat bahawa tugas adalah amanah yang perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Dia merasa takut untuk melakukan sesuatu yang boleh mengkhianati amanah tersebut meskipun tidak diketahui oleh orang lain perbuatannya. Perkara ini sangat berkait rapat dengan nilai tanggungjawab dan amanah. Seseorang pekerja hendaklah melakukan tugas dalam masa yang dijanjikan. Pekerja yang mempunyai nilai mas'uliyah akan melaksanakan tugasnya berdasarkan kepakaran supaya dapat mengesan sesuatu kelemahan atau kesalahan pada tugas yang dilakukannya. Seterusnya, pekerja tersebut akan memperbaikinya kerana ia berhubung rapat dengan nilai tanggungjawab dan amanah. Tindakan dan usaha perlu dilaksanakan, iaitu supaya mereka dapat mengurus dengan lebih baik dalam melalui penerapan konsep mas'uliyah. Dengan mengamalkan konsep mas'uliyah, semua pekerja yang melakukan pekerjaan akan merasakan bahawa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik, dengan konsisten dan seragam. Mas'uliyah dapat membina kepribadian diri yang baik yang terbit dari niat dan cita-cita untuk melakukan perubahan yang bermakna dalam tempoh waktu yang ada. Pelaksanaan nilai mas'uliyah adalah berlandaskan beberapa kaedah fiqh, antaranya adalah niat yang betul. Sekian, terima kasih.